Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan sambung untuk siri yang ke-5. Okey, perbincangan yang keempat dalam hadis yang kedua daripada hadis 40 Imam Nawawi, iaitu tentang ihsan. Okay. Ihsan menurut pengertian yang disebutkan dalam hadis ini ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat akan Dia. Jika engkau tidak dapat melihat akan Dia, maka sesungguhnya Ia melihat engkau. Menyembah Allah bererti mengabdikan diri kepadanya dengan ibadat menurut cara yang sebaik-baiknya pada zahirnya dan pada batinnya. Okay? Ibadat dilaksanakan menurut hakikat ihsan hanya ditumpukan kepada Allah, tidak kepada yang lain atau kerana orang lain. Inilah yang dikatakan makam musyahidah, iaitu mempersaksikan Tuhan dari dekat dalam mengerjakan ibadat. Okay, menghadirkan dalam hati kita Allah itu ada, kan? Dan ibadat yang sempurna ini menyebabkan seorang merasa lebih bertanggungjawab di atas ibadatnya hingga dilakukan dengan penuh kejujuran, sama ada di hadapan khalayak orang ramai maupun waktu seorang diri, kerana dalam keyakinan bahawa segala yang dikerjakan itu dilihat oleh Tuhannya. Sebab itu amatlah malunya kalau ibadatnya atau amalnya sekadar melaksanakan tanggungjawab di dunia. Okay, jadi kalau dia buat sesuatu, dia akan buat bersungguh-sungguh, bukannya dengan dah buat, dah semayang, dah. Okay, dia buat dengan secara bersungguh-sungguh. Okay? Begitu juga dalam tanggungjawab lain, dia akan buat secara dengan sempurna, sesempurna yang mungkin. Okay? Beribadat perlu kepada ihsan kerana ihsan menaikkan seorang kepada maqam musyahidah, dan dari makam ini meningkat lagi hingga ke makam siddiqin, iaitu ke darjat orang-orang yang benar lagi jujur kepada Tuhan Rabbal Alamin. Okey, itu tentang ihsan. Okey, yang kelima, perbincangan yang kelima dalam hadis ini ialah hari kiamat atau as-sa'ah. Hari kiamat atau as-sa'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Jibril dalam pertanyaan kepada Rasul ialah satu hari yang pasti akan datang. Hanya waktunya tidak diketahui oleh sesiapa pun hingga Rasul sendiri tidak mengetahuinya. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadisnya. Ini apabila lelaki tersebut tanya Rasulullah menjawab, engkau yang lebih tahu daripada orang yang bertanya, lebih tahu daripada orang yang ditanya. Okey, ini menunjukkan Rasulullah sendiri pun tak tahu bila berlakunya hari kiamat. Okay? Hari kiamat ialah hari yang Allah saja mengetahui waktunya, dan Ia yang menentukan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Sakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Surah Al-A'raf ayat 187. Mereka akan bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, bilakah datanya? Katakanlah, hanya pengetahuan mengenainya adalah di sisi Tuhanku. Tidak ada yang dapat menerangkan dari dia pada waktunya kecuali Ia. Besar urusan pada langit-langit dan bumi, ia tidak datang kepada kamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka akan bertanya kepada engkau dari hal itu, seolah-olah engkau tahu akan dia. Katakanlah, hanya pengetahuan di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Kesimpulannya, tidaklah ada orang yang mengetahui waktu kedatangan hari kiamat. Sebab itu, jika ada orang yang mengira bahawa umur dunia hanya 70,000 tahun, saja lagi, kemudian kiamat atau hari kiamat itu akan berlaku pada tahun sekian, maka nyatalah salahnya dan tidak boleh dipercayai sama sekali. Ini pun kerap kali viral dalam WhatsApp ke apa. Ada dah tanda-tanda kiamat. Kiamat akan berlaku pada hari Jumaat sekian-sekian. Pada ni sebelum puasa itu pun dah ada WhatsApp tentang bilakah akan berlakunya kiamat. Dari sini jelas, kita jelas bahawa hanya Allah yang mengetahui bilakah akan berlakunya kiamat. Hari kiamat tidak diketahui bila kedatangannya walaupun dia pasti datang. Kiamat pasti datang. Tetapi tanda-tandanya telah pun ada menurut sebagaimana yang dikatakan Rasul dalam jawapan kepada Jibril. Iaitu, apakah tanda-tandanya? Yang pertama, bila hamba-hamba melahirkan tuannya. Yang kedua, orang-orang miskin yang tidak berkasut dan tidak berpakaian, hidup mereka hanya mengembala kambing, sudah dapat meninggikan binaan dengan segala kemegahannya. Daripada miskin tiba-tiba kaya raya. Boleh bina bangunan yang megah-megah. Dikehendaki dengan yang pertama ialah perkhabaran tentang terlampau banyak hamba-hamba dan anak-anak mereka. Hingga anak seolah hamba mempunyai kedudukan seperti tuannya. Dan dapat diertikan juga, itu pengertian yang pertama, anak menjadikan ibu sebagai pengasuh, sebagai pengasuh di rumah, pembantu di rumah. Itu yang dikatakan anak melahirkan, ibu melahirkan tuannya. Bahawa yang pertama bahawa hamba-hamba akan melahirkan raja-raja yang akan mengendalikan negara. Ini satu yang akan berlaku. Raja adalah dari kalangan orang-orang biasa, daripada kalangan hamba-hamba. Yang kedua, seorang melahir anak dari seorang hamba, kemudian dijualnya. Setelah besar, anak itu membeli pula akan ibunya sendiri. Itu keadaan yang kedua. Yang ketiga, banyak terjadi kerosakan dan kekacauan dan banyak berlaku kederhakaan terhadap ibu bapa. Itu yang Ustazah terangkan tadi, yang mana mereka menjadikan ibu sebagai pengasuh. Ibu yang menjaga anak dia, yang basuh kain baju dia, yang masak untuk dia. Dia pergi kerja, balik-balik dah siap semua. Ibu dah basuh baju, dah sidai baju, dah lipat kain. Dah masak masakan untuk setiap hari dia dalam menjalani kehidupan. Itu tiga pengertian yang diberikan oleh para ulama. Dikehendaki dengan yang kedua ialah orang-orang miskin. Itu tanda yang kedua pula. Dikehendaki dengan yang kedua ialah orang-orang miskin yang sengsara, yang dahulunya tidak pernah berpakaian dan berkasut, sekarang telah dapat membangun dan meninggikan binaan dengan gedung-gedung yang indah, permai serta mendiaminya dengan kemegahan, dan telah memiliki pula segala kekayaan di dunia dengan kebanggaan. Di dalam hadis yang lain, Nabi pernah bersabda menerangkan tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya ialah yakunu bayna yaday as-saati fitanun kaqita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u aqwamu dinahum bi aradi minad dunya. Yang kedua, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba zaman fatakunu as-sanatu kasyahri wasyahru kal jum'ati wal jum'atu kal yaumi wal yaumu kas saati was saatu qad dirmati minan nar. Yang pertama, pengertian hadis yang pertama adalah di hadapan
di hari kiamat beberapa fitnah seperti tumpuk-tumpuk malam yang gelap gelita. Seorang lelaki beriman pada paginya, dan kafir pada petangnya, dan seorang lelaki beriman pada petangnya dan kafir pada paginya. Dan ada beberapa kaum yang menjual agama mereka dengan mata benda dunia. Sanggup menjual agama demi dunia, sanggup tukar agama demi membina kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, pengertian hadis yang kedua, tidak berdiri datang hari kiamat sehingga berdekatan zaman masa, maka adalah setahun rasa seperti sebulan. Setahun, dah habis dah setahun. Sebulan seperti satu Jumaat, seminggu saja, seperti rasa seminggu. Sebulan dah tapi rasa seperti seminggu. Dan satu Jumaat seperti satu hari. Dan satu hari seperti satu saat, dan satu saat seperti sekali nyalaan daripada api. Masa sekarang kalau kita tengok makin pendek. Tengok, hari ni dah 29 Ramadan. Masa baru je puasa Ramadan, tapi hari ni dah 29 Ramadan. Sebulan seperti rasa seminggu. Kemudian di akhir hadis tersebut diterangkan bahawa lelaki yang bertanya itu melenyapkan diri. Lalu Nabi bertanya, tahukah siapa yang datang bertanya kepadaku? Hai Umar, aku menjawab, Allah dan Rasulnya saja yang lebih tahu. Kemudian Nabi berkata, inilah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajar agama kamu. Jadi keseluruhan hadis ini kita tengok apakah penunjuknya dan dilalahnya. Hadis yang kedua daripada hadis 40 ini, penunjuknya, dilalahnya. Hadis yang kedua mengandungi beberapa petunjuk. Di antaranya ialah, yang pertama, menunjukkan bahawa agama adalah dari Allah dan pengajarannya adalah dari Allah juga, sebagaimana yang difahamkan dari hadis tersebut. Kemudian disampaikan kepada Nabi melalui Jibril, dan pengajarannya itu tidak mungkin diketahui serta difahami kecuali pengajaran dengan belajar. Jadi kita kena belajar daripada apa yang ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Sebab itu tiap-tiap orang yang beragama wajiblah mempelajari pengajaran agama serta memahaminya supaya dapat berintikad dan beramal dengan cara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Seorang yang berilmu apabila ditanya kepadanya perkara atau hukum agama yang tidak diketahui jawapannya dengan cara yang benar, hendaklah berterus terang menjawab dengan mengatakan tidak tahu. Jadi jangan berlagak tahu ya. Kena jawab, okey, saya rasa saya tak belajar benda ni. Nanti saya rujuk balik. Itu jawapan yang paling baik. Dan janganlah cuba memberi jawapan yang keliru atau mencari jalan untuk menutupi kekurangan ilmunya. Yang kedua, penunjuk yang kedua menunjukkan bahawa agama adalah terdiri dari iman, Islam dan ihsan. Dan ini bererti bahawa seorang yang beragama adalah menjadi orang yang percaya menurut erti kata yang sebenarnya, yang beramal menurut apa yang diperintahkan melakukannya serta meninggalkan apa yang dilarang mengerjakannya, dan melaksanakan segala ibadat dan amal kebaikan dengan cara yang sebaik-baiknya pada zahir dan batinnya. Ini yang dikatakan ihsan. Tegasnya, seorang yang beragama mestilah menjadi seorang yang mukmin. Mukmin ni ia kena percaya 6 rukun iman tu. Muslim iaitu yang kena beramal dengan rukun Islam yang 5 tu, dan muhsin iaitu mengerjakan sesuatu dengan sempurna mungkin, tidak saja pada sebutan tetapi mestilah pada amalan sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan ganjaran orang yang memperolehkan amalannya. Surah Kahfi ayat yang ke-30.
seterusnya, penunjuk yang ketiga menunjukkan bahawa tidak ada siapa pun di antara manusia yang dapat mengetahui masa kedatangan hari kiamat. Jika ada orang yang mengaku dapat mengetahuinya, maka teranglah dustanya. Sedangkan Nabi sendiri sewaktu Jibril bertanya kepada baginda tentang hari itu telah menjawab dengan tegas, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya daripadanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ini menunjukkan bahawa baginda tidak mengetahuinya. Hanya yang dapat diketahui tanda-tanda kehampiran hari kedatangannya sebagaimana yang terangkan dalam hadis tersebut. Di sini dapat ditambah sedikit lagi keterangan mengenai tanda-tanda kiamat, iaitu tanda-tandanya adalah terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama bahagian tanda-tandanya yang kecil, yang kedua bahagian tanda-tandanya yang besar. Okey, ada dua Okey, kita tengok yang pertama. Tandanya yang kecil ialah banyak didapati kekurangan ilmu dan amanah. Okey, banyak didapati pekerjaan fasik dan khianat serta pembunuhan yang tidak dibenarkan. Banyak terjadi pengangkatan ketua dari orang-orang fasik, melantik ketua daripada orang-orang fasik, dan banyak berlaku perkara yang menghinakan agama serta kemenangan selalu di pihak orang yang mengerjakan perkara mungkar, sedang orang-orang yang melakukan perkara kebaikan dikebelakangkan. Okey, ini kita boleh tengok dah sekarang dalam dalam WhatsApp ke dalam Facebook ke banyak terang-terang orang menghina agama. Ini sudah ada tanda ni. Tandanya yang besar pula di antaranya ialah terbit matahari dari pihak barat. Sekarang daripada terbit matahari di timur, tapi kiamat besar berlaku apabila terbit matahari di pihak barat dan terbenam di pihak timur. Menurut pendapat setengah ulama bahawa kejadian ini berlaku sehari saja, kemudian matahari itu terbit sebagaimana biasa. Dan ada pula yang berpendapat kejadian tersebut berlaku selama 3 hari, selepas itu terbit sebagaimana semula. Dan sejak dari kejadian ini mulai ditutup pintu taubat. Sementara itu para ulama telah berlainan pendapat tentang masa penutupannya taubat. Sebahagian mengatakan bahawa penutupnya itu sampai hari kiamat. Yang demikian tidaklah diterima lagi Islam orang kafir dan taubat orang mukmin yang derhaka. Sebahagian lagi mengatakan bahawa penutupnya itu tertentu kepada orang-orang kafir yang berada pada waktu kejadian tersebut itu berlaku. Yang demikian bererti tidak diterima Islam mereka itu. Adapun orang-orang mukmin yang derhaka pada waktu itu tetap juga diterima taubat mereka. Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi